وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Kita mulakan pada malam ni tajuk baru untuk kita bincangkan, untuk kita belajar tafsirannya, iaitu dalam Quran ada 7 ayat yang ada kalimah ya laitani. Ini kita akan bincangkan kalimah-kalimah ini, ayat-ayat ini insya-Allah. Yang mana ia dipanggil sebagai angan-angan yang tak mungkin dicapai. Okay. Sebelum tu, Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Hana, Ibu Kulsum, Ibu Salma, Ibu Masna, Ibu Anissa, Mama Fatimah, Ibu Nurlia, Ibu Saidah, Ibu Sorita dan yang lain-lain. Alhamdulillah ya. Minta ibu semua mute-kan ya, mute-kan insya-Allah. Okay. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum tu kita tengok pada kalimah ya laitani. Ya laitani itu macam mana? Apa maksud ya laitani itu? Okay. Dalam bahasa Arab kita ada belajar kalimah laita. Laita ni dengan kalimah apa ibu ayah? Laita ni dia dengan kalimah apa biasa kita jumpa? Dia geng dengan kalimah dengan huruf inna. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia yang menasabkan isim, merofakkan khabarnya. Okay. Cuma laita ni kita gunakan laita untuk laita memberi makna tamanni. Laita ia memberi makna tamanni. Okey. Tamanni macam ni. Tamanni ni apa tamanni? Tamanni ni maksudnya angan-angan yang mustahil tercapai. Angan-angan yang mustahil tercapai. Okey. Boleh ya? Angan-angan yang mustahil tercapai. Jadi terjemahnya alangkah baiknya. Alangkah baiknya itu maksudnya angan-angan itu tak mungkin tercapai. Sekejap. Okey, tak apalah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok ayat. Dia sebenarnya dalam Quran ada 7 tempat ya. Ada 7 tempat yang ada apa ibu hilal. Waalaikumsalam. Yang ada kalimah ya laitani. Okey, kita ambil yang pertama iaitu daripada surah An-Naba. Surah An-Naba ayat 40. Jadi ibu-ibu semua dah buka dah surah An-Naba. Surah An-Naba ayat 40. Dah buka semua ya. Ibu ayah kalau belajar dengan saya, sebenarnya saya tak selesa ibu ayah buka handphone untuk buka Quran. Saya nak ibu ayah buka Quran tu guna mushaf dan ada nota. Kalau buka Quran tu biar Quran yang mushaf Quran tu, kalau terjemah pun terjemah di tepi. Masa satu muka surat yang sempurna, terjemah tu kat tepi muka surat tu. Ikut muka surat yang betul dalam Quran Al-Saf Osmani macam tu. Okey. Supaya kita nampak kita dapat salin dengan baik insya-Allah. Dah ya semua? Okey, firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani Sadaqallahul Azim. Waalaikumsalam Ibu Bahariah. Okey.
Inna anzarnakum. Ini Allah Ta'ala nak bagi tahu pasal apa ni? Ibu ayah, Allah Ta'ala Allah Ta'ala nak mengingatkan orang-orang kafir. Ayat-ayat sebelumnya Allah Ta'ala dah bagi peringatan dah. Tapi pada ayat yang kali ini, yang terakhir ini, ayat 40 daripada surah An-Naba, Allah Ta'ala nak memberi peringatan kepada, warning kepada orang kafir dan menakut-nakutkan mereka tentang hari kiamat. Inna anzarnakum. Inna sesungguhnya kami. Anzarnakum. Anzarna fi'il madhi daripada anzara. Anzara maksudnya memberikan peringatan. Anzara maksudnya memberi peringatan. Mudhari'nya yunziru. Mudhari'nya yunziru. Masdarnya inzaran. Inzaran. Isim fa'ilnya munzirun. Isim fa'ilnya munzirun. Okey. Jadi anzara yunziru. Anzara yunziru maksudnya memberi peringatan. Anzara yunziru. Jadi anzarna daripada anzara jadi anzarna. Nah tu maknanya kami telah memberikan peringatan kum pada kamu semua. Kamu semua siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khasnya pada orang Mekah lah, pada orang Mekah yang mengejek-ngejek Nabi. Kalau kita ingat ibu ayah, awal surah ini amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Di mana orang-orang kafir Quraisy mereka saling bertanya satu sama lain. Pertanyaan mereka bukan pertanyaan nak tahu, tapi pertanyaan mengejek-ngejek. Kalau nak tahu, mereka akan tanya, kamu tahu tak apa yang Muhammad cakap kepada orang-orang Islam? Kami nak tahulah, kami nak tahu betul-betul. Itu lain. Tapi mereka cakap sesama mereka, kamu tahu tak ayat baru yang turun pada Muhammad? Tanya tu dalam keadaan nak mengejek. Kalau kamu nak tahu, Muhammad kata, lepas mati kita hidup balik. Jadi ibu ya, cara mereka kata tu kata nak bagi tahu ke ataupun nak mengejek. Mereka saling bertanya tu, bertanya nak tahu ke bertanya nak mengejek-ngejek Nabi dan para sahabat. Ibu ya. Dan berdasarkan pertanyaan mereka pun mereka bertanya untuk mengejek, nak menyakitkan hati Nabi. Nak menyakitkan hati Nabi, hati para sahabat. Bila balik rumah mereka pun mereka akan gembira. Tadi sepanjang perjalanan saya balik ke rumah ni, saya jumpa sahabat-sahabat Muhammad. Saya ejek mereka. Ayah ejek mereka, mereka otak letak ke laut lah contohnya macam tu. Ada ke lepas mati boleh hidup balik? Apa dah dibuang tu? Kan? Jadi anzarnakum, sesungguhnya kami, yakni Allah, anzarnakum, kami memberi warning pada kamu semua, wahai orang Arab Mekah yang ejek-ejek Nabi, yang anggap lepas mati tidak ada kehidupan yang sebenar. Hati-hati kamu semua. Apa yang kami memberi peringatan? Azaban qariban. Akan azab yang pedih. Azab yang qariban, yang hampir. Azab yang hampir. Ibu ayah, Allah beritahu kepada mereka azab yang hampir. Hampir macam mana ibu ayah? Okey. Kalau contoh bila bermula azab manusia, kalau tidak di dunia ni, kalau tidak kena azab kat dunia, mereka kena azab kat mana? Manusia ni kalau tak beriman pada Allah, kena azab kat mana ibu ya? Kena azab kat mana ni ibu ya? Kalau dekat dunia, akhirat tu lambat lagi, paling cepat dalam kubur. Ibu ya, paling cepat dalam kubur alam barzakh, itu paling cepat. Itu paling cepat. Cuma saya nak tanya ibu ayah, kubur ni makin lama makin jauh ke makin lama makin dekat? Kita manusia nak masuk kubur ni, nak masuk ke alam barzakh ni, makin lama makin jauh ke makin dekat? Semakin lama semakin dekat. Kalau ditakdirkan kita meninggal pada tarikh sekian-sekian, setiap saat yang berlalu kita makin hampir pada kematian kita. So kata azaban qariban, azab yang dekat. Azab yang dekat. Azab tu makin lama makin dekat. Kalau kat dunia, paling dekat kamu akan dapat bermula setelah kamu mati nanti.
Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma pada hari, pada hari kan saya dah belajar, kita dah bincang sebelum ni, kalau kita baca yauma biasanya jadi maf'ul bihi dan maf'ul fihi. Pada hari yang mana? Pada hari yanzurul mar'u. Yanzuru al-mar'u. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, yanzuru daripada nazara. Nazara mudhari'nya yanzuru. Yanzuru. Okey. Ibu ayah, ro'a, apa terjemah ro'a saja? Ro'a mudhari'nya yara. Apa terjemah ro'a mudhari'nya yara? Apa terjemah? Melihat, betul. Ro'a mudhari'nya yara, terjemahnya melihat. Kalau nazara yanzuru, nazara yanzuru, apa terjemah masing-masing? Melihat juga kan? Memerhati, bagus. Perhati, bagus. Ada beza tak di antara melihat dengan perhati? Okey, ibu ayah. Ibu ayah mata dah nampak dah, tapi cuma kabur sikit. Mata nampak, tapi kabur sikit. Bila kabur sikit tu ibu ayah perlu pakai cermin mata. Cermin mata dipanggil nazarah. Alat untuk nazarah, untuk melihat. Minzarah tak salah ya. Minzarah tu menazarah. Cermin mata. Itu alat untuk melihat dengan terang. Okey, alat untuk melihat dengan terang. Merenung. Jadi nazara yang zuru maksudnya bukan tengok biasa, tengok nampak. Contoh saya kata, contoh ya, bagi ibu yang nampak. Mat, kamu tengok apa kat pokok tu? Saya nak tengok burung lah pakcik. Nampak tak? Tak nampak. Nampak tak? Tengok dengan nampak perbuatan mata kan? Tengok pun perbuatan mata. Nampak pun perbuatan mata. Tapi adakah tengok mesti nampak? Adakah semua yang tengok mesti nampak? Tak semestinya tengok mesti nampak. Tapi adakah nampak mesti tengok? Dia nampak bermakna dia tengok ke tidak? Kalau dia nampak maksudnya memang dia tengok dah sampai nampak. Jadi nampak tu maksudnya dia kena perhati. Jadi kenapa Allah guna yauma yanzurul mar'u? Pada hari kiamat nanti yanzuru al-mar'u, akan melihat, akan memerhati oleh seseorang manusia. Okey. Apa yang mereka perhatikan? Mereka perhatikan ma qaddamat yadah. Ma apa yang qaddamat telah mendahulukan yadahu. Yadahu ni kita masuk sikit ilmu nahwu. Satu tangan yadun. Satu tangan yadun. Dua tangan yadani. Yadani. Sekarang ni yadani, dua tangan kita nak gabungkan dengan huwa. Kita ada belajar ni. Kita belajar dalam mustawa 2 sebenarnya. Kita ada belajar dalam mustawa 2, kursus mustawa 2. Yadani digabungkan dengan huwa. Satu tangan yadun. Kalau dua tangan yadani kita nak gabungkan dengan huwa, maka dia akan jadi mudhaf ilaih. Dia jadi mudhaf ilaih. Kita tahu yang memberi makna dua adalah alif. Nun itu tambahan. Maka nun itu dihazafkan dan huwa jadi hu. Nun itu dihazafkan dan huwa jadi hu. Jadilah yadahu. Okey. Ibu ayah saya nak tanya, dalam anggota badan kita ada tak yang muannas? Anggota badan kita ni ada tak yang bersifat muannas? Ada, okey. Kalau ada yang bersifat muannas tu, anggota yang macam mana? Anggota yang macam mana bersifat muannas ibu ayah? Yang berpasangan, bagus. Yang berpasangan itu adalah bersifat muannas. Maka tangan berpasangan kan? Tangan berpasangan ada dua belah tangan. Oleh kerana itu dia muannas. Maka kita lihat Allah beritahu ma qaddamat yadahu. Apa yang telah melakukan oleh kedua tangan mereka, oleh kedua tangannya. Jadi kenapa qaddamat muannas? Kerana fa'ilnya adalah yadahu dan kalimah yadahu yang asalnya yadun, jadi tangan.
ia bersifat mu'annas kerana setiap yang berpasangan daripada anggota badan, ia adalah dikira mu'annas. Boleh buat semua insyaAllah ya. Okey. Jadi, yauma pada hari yang zurul mar'u melihat, memerhati oleh seorang manusia, ma qaddamat yadahu, apa yang tangannya buat kat dunia dulu. Dalam kehidupan pertama di dunia ni. Wa yaqulul kafir, antara manusia itu ada yang kafir kepada Allah. Wa yaqulul kafiru, berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba, ya laitani alangkah baiknya kuntu turaba, dulu, kuntu maksudnya dulu aku, turaba adalah tanah. Alangkah baiknya aku ni tanah, maksudnya alangkah baiknya aku ni bukan manusia kat dunia dulu. Pasal apa? Pasal dia dah nampak betapa dahsyatnya azab dekat hari kiamat nanti. Kenapa mereka kata alangkah baiknya aku tanah ni? Kita tengok tafsiran dia. Setakat terjemah boleh faham tak ibu ayah? Setakat terjemah boleh faham semua? InsyaAllah yang terjemah tadi saya ulang balik. Inna, sesungguhnya kami, anzarnakum, kami telah memberi peringatan kepada kamu semua, azaban qariban, akan azab yang hampir. Yauma, pada hari, yang zurul mar'u, melihat oleh manusia, seseorang, ma qaddamat yadah, apa yang kedua tangannya telah lakukan kat dunia dulu. Kedua tangannya maksudnya apa yang dia dah buat, amalan yang dia buat kat dunia dulu. Wa yaqulul kafir, antara manusia ni ada yang kafir. Maka berkatalah orang kafir, ya laitani, alangkah baiknya aku, kuntu turaba, dulu aku tanah. Soalan saya, boleh tak angan-angan dia ni, dia kata alangkah baiknya aku tanah, boleh berlaku tak benda tu? Boleh ke mustahil? Dia tak boleh, dia harapan yang mustahil akan berlaku. Harapan yang mustahil berlaku. Inilah kegunaan ya laitani. Penyesalan, dia dah menyesal dan dia berharap, kalaulah aku ni dapat balik ke dunia dan aku bukan manusia, aku ni tanah, tapi mustahil akan berlaku. Kenapa mereka nak jadi tanah? Kita bincangkan. Saya baca tafsiran dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulmihi fid darain amin. Ay innana ya ahla Makkah wa amsalakum min al-kuffar hazzarnakum wa khawwafnakum 'adzaban qaribal wuqu' wa huwa yaumul qiyamah. Allah beritahu, wahai orang Makkah, dan sesiapa saja yang seperti kamu yang tak nak beriman dengan Allah, tak nak beriman dengan adanya hari akhirat, kami bagi warning adanya hari kiamat nanti. Fa innahu lata'akkudu wuqu'ihi sara qariban. Lita'akkudi wuqu'ihi sara qariban. Sesungguhnya kerana hampirnya berlaku azab itu, maka ia menjadi kerana sungguh pasti berlakunya azab itu, maka ia dikira hampir. Azab kubur itu pasti. Dan kamu masih lagi tak nak beriman pada Allah. Sedangkan masih hidup kamu makin lama makin hampir pada penghujung. Ingat, dia pasti akan berlaku dan dia makin hampir. Wali'anna kullama huwa atin qarib. Kerana setiap apa yang akan datang, semuanya akan menjadi makin hampir. Benda itu akan datang, makin lama masa itu makin mendekat pada yang akan datang. Okey. Wa fi hadzal yawm al-qarib yanzuru kullu imri'in qaddama aw syarri fi hayatihi al-ula fi dunya. Pada hari yang makin dekat ni, semua orang akan lihat apa yang dia buat. Bila sampai hari itu nanti, semua orang akan lihat apa yang dia buat kat kehidupan dunia dulu. Dalam Quran banyak Allah Ta'ala bagi tahu. Wa yaqulul kafiru min shiddati ma anwa'il ahwal wal 'adab. Dan akan berkata orang-orang kafir kerana apa yang hari ini mereka dah nampak depan mata. Dulu kat dunia tak nampak azab. Sekarang depan mata dah nampak azab. Siapa orang kafir yang antara yang pemuka-pemuka Mekah yang seksa Nabi dan para sahabat, antaranya Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Abi Jahal, Abi Salamah, Ibnu Al-Asad, Al-Makhzumi. Semua mereka ini dan seperti mereka akan berkata, ya laitani kuntu turaba.
Bayangkan ibu ayah, Abu Jahal tu sombong ke tak sombong? Abu Jahal tu sombong yang sikit-sikit ke sombong yang bersangatan pada Nabi? Sebaik-baik manusia Nabi tu, Rasulullah sebaik-baik manusia. Abu Jahal hina, seksa Nabi, pukul Nabi, belasah Nabi, seksa para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ini akan berkata nanti ya akhirat, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya dulu aku tanah. Dulu kat dunia mereka sungguh. Mereka cerita Nabi, cerita para sahabat. Di pada masyar, di akhirat, mereka akan kata perkataan ini, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya dulu aku tanah. Fahuwa yatamanna an lam yakun insanan yub'atsu. Dia berharap, mereka berharap ini manusia dulu. Mereka berharap alangkah baiknya aku bukan manusia dulu. Wa inna ma kana turaban. Bahkan mereka nak jadi tanah, tak nak jadi manusia kalau mereka dapat hidup balik. Wa yatamanna an yasira turaban kal hayawan ba'da al-ittisas min ba'dihha li ba'din. Kerana mereka lihat di mahsyar nanti, orang-orang kafir melihat di mana binatang-binatang akan dibangkitkan. Bagaimana mereka mati kat dunia dulu. Kalau binatang tu mati kerana ditanduk oleh binatang lain, maka yang mati itu akan diberikan tanduk, lalu menanduk balik binatang yang bunuh dia, yang sebabkan dia mati. Akhirnya dah habis dibalas, habis berlakunya qisas itu, maka jadi tanah. Semua binatang habis dia punya qisas, kalau ada qisas, mati jadi tanah. Tapi manusia jadi tanah tak ibu ayah? Manusia dapat tak jadi tanah balik? Tak dapat. Bahkan dia akan terus hidup selama-lamanya. Kalau syurga, alhamdulillah. Tapi kalau neraka, wal'iyadzubillah. Masya Allah, tabarakallah. والآية الأخيرة تدلان على أن الناس يكونون يوم القيامة فريقين، فريق المؤمنين المقربين بالثواب الله وكراماته ورضاه، وفريق الكافرين الجاحدين البعيدين من رحمة الله الواقع في ظروف العذاب، في ظروف العذاب. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua golongan nanti. Di akhirat ada dua golongan. Satu golongan hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang dihampirkan dengan syurga, yang masuk syurga dan dapat kemuliaan, dapat redha Allah Ta'ala. Satu lagi puak kafir yang dan masuk dalam golongan mereka yang mendapat azab. Jadi ibu ayah, inilah peluang kita kat dunia ni semasa masih hidup. Inilah peluang kita untuk buat persediaan. Kita tak nak jadi golongan macam ni. Macam gambar yang saya bagi tadi dalam grup, gambar tu bagi tahu yang bawah sekali tu, kita saling berwasiat sementara kita masih hidup. Sekarang kita masih hidup ni ibu ayah kan, kita saling memberi tausiah, memberi peringatan satu sama lain mengenai ayat ini, ya laitani. Pasal apa? Nanti bila berlaku sungguh-sungguh kita dah mati, dah tak ada peluang, sebutlah ya laitani, alangkah baiknya aku. Semua cakap macam mana pun dah tak ada peluang dah. Jadi ibu ayah insya-Allah malam ni dapat tak kita ambil iktibar ibu ayah semua? Untuk malam ni dapat tak kita ambil pengajaran daripada ya laitani surah An-Naba ni insya-Allah ya, mudah-mudahan dapat. Inilah tujuan kita belajar tafsir, belajar bahasa Arab untuk kita dapat faham Al-Quran. Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan sebagai panduan kita ibu ayah. Panduan kita semua, kita kena ikut sungguh-sungguh. Ya. Kalau dia orang tak nak hargai Nabi, kita hargai Nabi. Mereka semua tak nak hargai Nabi. Nabi depan mata mereka tak hargai. Mereka pukul, mereka belasah, mereka selesai, mereka ejek. Kita hargai semua-semua Nabi SAW ibu ayah. Hargai semua-semua Nabi, selawat banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat jumpa Nabi. Kalau kat dunia,
Kita jumpa Nabi insya-Allah dekat akhirat nanti insya-Allah. Amin ya Allah. Kita pastikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang banyakkan selawat sungguh-sungguh. Banyakkan selawat sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Paling kurang kalau boleh, saya nak sangat kita yang belajar dengan saya semuanya minimal sehari 1000. Paling pendek sallallahu alaihi Muhammad minimal 1000 pun 1000 ayat. Cuba buat. Tak lama pun, kejap je. Dapat sehari 1000, lama-lama naik 100, 200. Kita bukannya kita nak orang puji ke apa, kita buat ni pasal kita sayang Nabi. Orang tak hargai Nabi, kita nak hargai Nabi. InsyaAllah, ibu ayah ya. InsyaAllah, rezeki besok kita sambung lagi untuk yang lain tadi yang seterusnya insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.